Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Salam perancangan keuangan, salam satu Malaysia. Sekalung penghargaan buat koordinator bicara, Dif-Dif kehormat, peneraju neraca keadilan, serta generasi celik keuangan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memetik kata-kata pepatah lama Inggeris, emas dan perak tidak membuat kita kaya, tetapi pengetahuan kita tentang emas dan perak menjadikan kita kaya. Begitu juga dengan wang. Pengetahuan kita tentang wang menjadikan keuangan kita stabil. Wang anda sepatutnya bekerja untuk anda, bukan duduk bersahaja. Oleh itu, tabungan dan pelaburan merupakan dua indikator untuk mencapai matlamat keuangan kita. Itulah kata-kata pembuka bicara maudud bingkisan perdana saya pada hari ini. Tabungan dan pelaburan, apakah perbezaannya dan yang manakah lebih penting? Sidang Dewan penuh berwisi. Eloklah sama-sama kita rungkaikan idea yang tersirat. Tabungan merupakan baki pendapatan selepas ditolak perbelanjaan ke atas barangan dan perkhidmatan. Lebihan wang disimpan di institusi keuangan untuk mendapat pulangan faedah atau dividen. Manakala pelaburan bermaksud perbelanjaan ke atas modal tetap seperti hartanah, saham, bond dan emas bertujuan untuk mendapat pulangan pada masa depan. Tuntasnya, pidato saya pada hari ini tertumpu kepada perbezaan antara tabungan dan pelaburan, yang manakah menjadi keutamaan kita. Bagi mengupas persoalan ini, 4 keputusan idea saya unjurkan. Sidang Dewan Petitus Minda kelas pertama. Fokus bicara saya yang pertama di bawah kata kunci pulangan. Jika diimbas kembali ke zaman silam, ada di antara emak dan ayah kita menyimpan wang mereka di bawah bantal, di bawah tikar. Pada zaman kanak-kanak, kita tidak ajar menabung dalam tabung bulu. Amalan menabung ini baik kerana kita mendidik diri untuk berjimat. Dari menyimpan di bawah bantal sehingga menabung menggunakan variasi tabung dan akhirnya menyimpan institusi keuangan. Faedah tabungan yang diberikan oleh Bank Perdagangan antara 2 hingga 3%. Manakala untuk faedah simpanan tetap pula 3 hingga 4%. Dividen tabung haji 5 hingga 6% dan KWSP 4 hingga 5%. Walau bagaimanapun, pelaburan tidak menjanjikan pulangan yang positif. Kerana apa? Kerana nilai pelaburan mungkin lebih, mungkin kurang daripada jumlah awal pelaburan. Pulangannya bergantung pada jenis pelaburan yang dipilih. Laporan Bank Negara Malaysia 2011. Pelaburan hartanah, emas, pertukaran asing dan saham di BSKL menjanjikan pulangan yang tinggi melebihi 10%. Saham amanah pula dengan dividen 7 hingga 10% yang konsisten dan kompetitif. Manakala bond, security dan syarikat insurans menerima pulangan 4 hingga 6%. Justeru pilihan di tangan anda menabung atau melabur. Fokus bicara saya yang kedua, kepelbagaian instrumen. Tabungan boleh dibuat melalui deposit tetap dan deposit tabungan di Bank Perdagangan, Lembaga Tabung Haji, Syarikat Kewangan, KWSP dan insurans. Ia merupakan pilihan bagi mereka yang memilih zon selesa dan selamat. Simpan 10 hingga 30% daripada jumlah pendapatan anda. Rata-rata dalam kalangan kita mempunyai akaun tabungan di mana-mana bank perdagangan. Para pelabur mempunyai kecenderungan dan permainan yang berbeza. Pelabur konservatif mementingkan pengekalan modal. Mereka memilih dana unit amanah dengan pulangan sederhana dan diurus selia oleh pengurus dana profesional. PNB menawarkan bersembilan pilihan unit amanah, antaranya ASB, ASN atau ASG. Bank perdagangan dengan unit teras seperti Public Mutual dan Arm Investment. Tahukah sidang Dewan sekalian, pelabur spekulatif cenderung kepada permainan yang lebih adventure seperti pelaburan hartanah, pelaburan emas, pertukaran asing atau saham di bursa saham atau bursa komoditi. Jelaslah bahawa terdapat pelbagai instrumen pelaburan di pasaran yang mampu menjana keuntungan dan menjanjikan pulangan yang lebih baik berbanding simpanan dalam akaun tabungan atau akaun tetap. Sidang intelektual sekalian, fokus bicara saya yang ketiga di bawah kata kunci risiko. Tabungan di institusi keuangan mempunyai risiko paling rendah dan paling selamat. Pengembalian wang terjamin 100%. Namun begitu, simpanan harus dipantau untuk menghasilkan motivasi jangka panjang. Kuasa membeli akan menggagalkan wawasan tabungan. Tabiat ini menyelamatkan banyak wang dan mengelak hutang.
Pelaburan merupakan pilihan bagi mereka yang berani menggunakan wang untuk mendapat lebih banyak wang. Pakar pelaburan seperti Warren Buffett dan Benjamin Graham menyatakan bahawa pelaburan yang bijak tidak bergantung kepada nasib, tetapi hasil perancangan yang teliti tentang prestasi dan peluang pelaburan yang ada. Pelabur yang berpendapatan sederhana boleh memilih pelbagai unit amanah yang ditawarkan oleh PNB. Kos RM1 untuk setiap unit amanah ASB menjadikannya mampu dimiliki oleh semua golongan, waima para pelajar sekalipun. Berbanding pelaburan berisiko tinggi seperti pelaburan hartanah, pasaran saham atau emas yang memberikan pulangan yang lebih tinggi, namun merupakan pelabur meluangkan masa untuk memahami keadaan pasaran dan memantau prestasi pelaburan secara kerap dan berkala. Justru pelbagai dana pelaburan menyediakan pilihan yang lebih luas kepada umum. Fokus bicara saya yang keempat, kecairan atau keupayaan mendapat wang tunai. Tabungan akan mudah susut kerana kecairannya yang tinggi. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa mengikut keperluan atau kemahuan. Tanpa disiplin yang tinggi, wang akan habis begitu saja. Pulangan yang ditimbang daripada simpanan tetap 2 hingga 3% sebenarnya tidak dapat menyaingi inflasi dan tiada pulangan sekiranya dikeluarkan sebelum tempoh matang. Tabungan secara konsisten merupakan nadi kepada survival keuangan individu untuk menampung perbelanjaan awasan. Dengan tabiat menabung secara konsisten, anda akan menjadi manusia yang merdeka dan tidak bergantung pada orang lain untuk meneruskan kehendak hidup. Tabungan di bank perdagangan sebaik-baiknya sebahagiannya dipindahkan untuk pelaburan. Masa adalah aset terbesar pelaburan. Lebih awal dalam anda melabur, lebih besar peluangannya ke atas nilai wang. Komitmen jangka panjang ialah pelaburan hartanah atau pelaburan emas kerana kecairannya yang rendah. Rentetan itu, pilihan pelaburan bergantung kepada keupayaan keuangan kita. Jika mempunyai sumber kewangan yang banyak, maka tidak bijak menabung di bank. Pilihlah unit amanah, unit trust, pelaburan emas atau hartanah kerana wang anda akan bertambah dengan banyak jika bijak mengatur strategi dan memahami keadaan pasaran dengan mendalam. Maka keuntungan pasal dalam genggaman anda nampaknya masa mencemburui kita. Konklusinya, tabungan merupakan rencah untuk mengawal diri daripada memboros. Pelaburan pula si perancang masa depan. Sebagai anak bangsa yang menjadi insan kepada nusa tercinta, sewajarnya menabung menjadi rutin kehidupan. Pulangan yang lumayan daripada pelaburan dapat dirasakan bukan sahaja untuk diri, juga untuk seantero jagat raya. Sekian, Putrajali mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Amirul Husna bin Azhar. Selepas saudara menghuraikan berkaitan tajuk tabungan dan pelaburan dengan panjang lebar, sebagai seorang pelajar dan sekiranya masih terdapat ramai rakan-rakan yang belum lagi bermula sama ada melabur ataupun tabungan, apakah nasihat yang terbaik yang boleh anda berikan pada mereka untuk mula menabung? Sebagai seorang pelajar, sekiranya terdapat sebahagian dari kalangan rakan-rakan yang belum memulakan tabiat menabung ataupun melabur, apakah nasihat terbaik yang boleh anda berikan kepada mereka? Terima kasih kepada Tuan Hakim atas soalan yang diajukan. Apakah peranan saya untuk membuat amalan menabung dalam kalangan rakan-rakan saya yang belum menabung? Dapat saya carakinkan kepada pokok bicara saya yang pertama, iaitu peranan saya sebagai seorang rakan sebaya. Peranan saya sebagai seorang rakan sebaya bermaksud saya perlu mengajak kawan-kawan saya untuk menabung. Saya merupakan ahli kelab pelaburan bijak PNB dan seminar-seminar yang saya hadiri, saya gunakan untuk mengajak kawan-kawan saya menabung, menceritakan kepada mereka tentang pentingnya menabung, pentingnya melabur, pentingnya menguruskan keuangan yang bijak. Dengan ini, sebelum saya mengundur diri, renungkanlah kata-kata ini. Gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Sekian, Pembantu Cik Siti Wang Kembar, mohon permisi.